محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله واجزه عنا ما هو أهله. Alhamdulillah, dahulu kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnia dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam penuh keberkatan dan kegemilangan ini bersama-sama kita untuk meneruskan usaha meraihkan majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 1442 Hijrah pada Nabi pada malam yang penuh bertuah ini di Masjid Fikir bersama dengan 21 Rabiul Anwar, bulan yang gemilang-gemilang, terang gemilang, cahaya cemerlang dengan nur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nilai tambahkan kita, bertuahnya kita, berhubung kita lagi dapat bersama-sama pada malam ini bersama-sama dengan ahli bait Nabi, zuriat-zuriat mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat hadir berkongsi barakah bersama dengan kita, para tuan guru yang memikul panji-panji warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan yang dimuliakan ayahanda, bunda, abang, kakak-kakak, wabil khususnya ahli jemaah masjid yang istiqamah mengimarahkan Masjid Fikir yang penuh keberkatan ini, Masjid Fikir, Masjid Jami' Al-Latifiyah. Mudah-mudahan keberkatan ini berterusan kepada diri kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita dan seterusnya sehingga ke yaumul qiyamah insya-Allah. Tuan-tuan, tanpa minta izin, tanpa saya memanjangkan masa berceloteh panjang, kita teruskan kepada matlamat sebenar kita, Majlis Maulid Nabi, majlis yang kita harumkan dengan wangian selawat-selawat dan tausiah kalimat-kalimat mutiara-mutiara yang disampaikan kepada habaib dan para tuan-tuan guru kita untuk menambahkan lagi, menyuburkan lagi, menyemarakkan rasa cinta kasih ridha asyik kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu-satunya pintu rasmi, satu-satunya jalan rasmi, satu-satunya recommendation yang terbesar untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mutiara hikmah yang disampaikan kepada kita dapat menjadi bekalan hidup yang penuh bermakna dan berharga untuk kita menuju ke alam akhirat, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tidak membuang masa, kita menyimpulkan penceramah kita yang pertama yang dijemput daripada Kompas Zuhur yang telah pun berkontasili di Melaka ni, Al-Habib Sayyidul Habib Abdul Rahman bin Ja'far Al-Attas untuk menyampaikan kalimah mutiara hikmahnya untuk kita merasai. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa rahmatillah wa salatu wa salamun daimaini bi dawamikillah. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'aziz qul bi fadlillah bi rahmatihi wa bidzalika yafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi masjid yang hadir semuanya, daripada kalangan orang tua kita, para habaib, para sahabat, para masyarakat dan sebagainya, juga ibu bapa dan anak-anak, dan insya-Allah tidak mengurangi saya kalau tidak dapat menunjukkan satu persatu daripada mereka. Mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita pada malam ini dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penuh cahaya, penuh rahmat, luar biasa pada malam ini. Cahaya yang gemilang, cahaya yang datang dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi ya Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah, syukur kita pada malam ini berkumpul bersama-sama. Tujuannya apa? Untuk meraihkan, membesarkan, mengagungkan tak lain manusia yang termulia di alam jagat ini,
manusia yang paling disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang saya bacakan tadi. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi falyafrahu wa bidzalika yafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad akan rahmat dan kurnia Allah kepada kamu begitu besar, begitu agung dengan apa yang kamu kumpulkan, yang kamu himpunkan. Tidak sama dengan kurnia Allah kepada kita. Beruntung kita pada malam ini. Pertama-tama syukur kita kepada Allah Taala, kita dijadikan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah. Syukur yang amat sangat kita. Dan kita pada malam ini insya-Allah golongan yang dikasihi, yang dipandangi, yang ditinjaui, yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti baginda akan hadir pada malam ini melihat kita, insya-Allah, dan kita orang yang menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u man ahab. Kamu dengan orang-orang yang kamu cintai. Malam ini dan seterusnya, pegangan kita, manusia yang kita idolakan, manusia yang kita muliakan, manusia yang kita ingatkan dan kita kasihkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi begitu sayang dan kasih kepada kita dari hidupnya, dari barzakh sampai ke barzahnya, sampai di yaumil kiamah nanti, baginda tidak lepas dengan ummati. Itu agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ayah kita, ibu kita pun kadang-kadang tak teringat kita sampai ke situ. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memandang dan mengingat kita setiap detik dan waktu, memerhatikan umatnya, memerhatikan kita dengan apa ragam dan kelakuan kita. Yang baik beliau mendoakan dengan penuh doa, mudah-mudahan diberkati kita, dan yang tidak baik pun juga mendoakan kepada kita agar kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana baginda tidak rela, tidak mahu seorang pun dari umatnya masuk ke neraka jahanam. Begitulah perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul tujuannya untuk meraihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, ini dah cukup mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang dah meninggal tak ada menyambut hari kelahirannya. Hanya orang yang hidup saja menyambut kelahirannya. Sedangkan Nabi, manusia yang telah meninggal, tetapi disambut hari kelahirannya. Sudah sah dan sudah begitu mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh nabi-nabi yang lain, begitu mulia Nabi sallallahu. Bagaimana Nabi mendatangi kita dengan membawa risalah dan akhlak yang mulia. Dan kita sebagai umatnya tanamkan kecintaan, kasih sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya menanamkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak menunjukkan kata cinta? Satu daripadanya ialah meraihkan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi ialah banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia yang dia tunjukkan kepada kita, kasih sayang yang mulia beliau tunjukkan kepada kita, untuk mengingatkan kita akan di yaumil kiamah, beliaulah yang membantu kita, yang mensyafaat kita nanti di hari yaumil kiamah. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana cara hidup beliau, bagaimana seorang isteri beliau hidup bersama-sama beliau. Cukup kalau kita memerhatikan
isteri beliau Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Dari titipan, dari ajaran, dari bendungan, dari didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah seorang isteri yang dahulunya dikenal dengan janda kaya. Gak nak cari tak janda kaya ini. Khadijah terkenal dengan janda kaya yang banyak memiliki berbagai-bagai perniagaan. Dan waktu Nabi untuk membawa perniagaan Khadijah untuk berniaga ke Syam, Khadijah telah mengatakan sesuatu isyarah, telah mendapatkan satu isyarah bahawa ini kalau benar ini Nabi akhir zaman, Khadijah tidak melepaskan peluang untuk meminangnya. Khadijah tidak akan melepaskan peluang untuk menjadikannya suami. Maka Khadijah ketika itu berpesan kepada Maisarah, wahai Maisarah, perhatikanlah apa yang kau lihat nanti dari tanda-tanda Muhammad ini. Maka Rasulullah mula keluar dari Madinah dan mula berniaga dari Mekah dan mula berniaga ke Syam. Syam, sebelum sampai ke Syam, Rasulullah sampai satu tempat yang mana di situ ada seorang padri. Dan ketika Rasulullah berteduh di tempat padri itu, kelihatan awan menduhi memayungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memayungi, maka padri itu mengatakan, inilah Nabi akhir zaman. Kerana telah terbukti tanda-tanda kenabiannya, kerana telah tercatat di dalam kitab Injil, Zabur dan Taurat. Kerana beliau terakhir ada memegang kitab Injil dan mengatakan ini adalah Nabi akhir zaman. Bukan pemegang kitab Injil hari ini. Pemegang kitab Injil hari ini keluar daripada Islam dan mencerca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa marah tak? Saya tanya, rasa marah tak? Macam mana bukti marahnya? Macam mana nak tunjukkan marahnya? Maka kita tunjukkan rasa cinta kepada Nabi dan kita tega, maknanya kita tidak berkendaki. Mereka ini rela mencuci Nabi, mencaci Nabi SAW. Hari ini kalau kita pandai WhatsApp, pandai viral atau viral sana sini, dengan begini, kenapa hari ini kita tidak mengajak viral untuk kita mengajak umat-umat Islam menjaga dan menindakkan akan apa-apa yang dicercakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus kita bangun dan harus kita bangkit untuk menentang mereka ini. Walaupun cara penentangan kita dengan menyatik sebagai WhatsApp dan sebagainya, itulah yang dikatakan selemah-lemah iman. Tapi cukuplah kita perjuangkan. Kalau mampu, kita menegakkan dengan tangan kita bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau tak mampu, yang kedua, kita ucapkan, mengajak manusia berjuang kepada membela dan menolak manusia-manusia yang mencemar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayah kita sendiri dikata raja, kita tak boleh terima. Ibu kita sendiri dicerca, kita tak boleh terima. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita tanamkan semangat kita, ajar anak-anak kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanamkan di hati mereka akan mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah maka caranya, bawa mereka ke majlis-majlis maulid. Caranya, dekatkan mereka dengan bacaan maulid Nabi sallallahu. Caranya, ajak mereka berselawat kepada Nabi sallallahu. Ini jangan kita tidak ambil berat, kita tak ambil pusing.
tentang anak-anak kita. Hanya mereka balik sekolah, duduk dalam bilik, kau buat hal kau, aku buat hal aku. Panggil makan, makan. Panggil minum, minum. Lepas tu masuk bilik, tidur. Ini jangan. Tanamkan di hati anak-anak kita kecintaan kepada Nabi SAW. Bila masa lagi kita nak tanamkan? Ini. Jadi tanda telah dilihat oleh Padri tadi, Rahib tadi. Maka setelah itu Rasulullah SAW meneruskan perjalanan ke Syam dan meniaga di Syam. Sampai di Syam meniaga. Perniagaan di Syam itu dengan pulangan yang berlipat ganda. Dan apa punya pulang dari perniagaan Syam, Sayyidina Maisarah mengaporkan kepada Khadijah cara Nabi berniaga dan keuntungan yang berlipat ganda yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menyebabkan Khadijah terpaut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal yang pertama di sini, bagaimana keuntungan, bagaimana cara berniaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita tak boleh lakukan. Kita selalu bercakap berniaga tak ada untung. Untung sikit-sikit saja. Yang kita 1 sen tak ada untung. Memang 1 sen kita tak ambil untung. Tapi RM1, RM10 kita ambil untung. Jadi kalam kita dalam berbicara atau berjual beli saja telah bohong. Inilah akhlak yang diikuti oleh guru kami Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat. Beliau sebelum duduk berkhulwat, beliau duduk di tempat perniagaan seperti kita biasa mencari rezeki. Beliau duduk di tempat orang mencari rezeki, ia berniaga kain dan sebagainya. Dan begitu perniagaan beliau, bila beliau duduk berniaga, jamaah katakan nampaknya kita tak boleh berniaga ini sebab susah berniaga kita. Kalau Habib Ali dah duduk berniaga, kita tak boleh berniaga. Sebab akhlak yang dibawa oleh Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus, perniagaannya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara perniagaan beliau? Beliau meniaga kain. Misalkan niaga kain. Ini akhlak yang kita nak contohkan, yang kita nak bawa pada malam ini, sehingga akhlak ini jadi contoh bagi kita dan pegangan untuk kita. Dan insyaAllah dengan akhlak ini, walaupun untungnya sedikit, tapi keberkahannya paling banyak. Jadi beliau berniaga. Datang pembeli untuk membeli kain sarung yang beliau jual. Ditengok balik-balik kain sarung itu, yang mau yang ini. Habib, saya mau kain sarung yang ini. Baik, kata Habib Ali. Umpamanya, saya umpamakan, harganya RM5. Waktu itulah. Mau? Kata Habib Ali. Kata orang ini, tak boleh kurang, Habib. Kalau ada tawar-menawar, kalau tak kurang, tak kurang lah. Kalau tak ada tawar-menawar. Tapi kalau minta kurang, boleh kurang, Habib? Boleh. Pertama akan diucapkan oleh Habib Ali, modal saya RM2. Saya jual RM5. Saya dapat untung RM3. Ada tak orang berniaga macam ni sekarang? Saya tanya ni. Ada tak orang berniaga macam ni sekarang? Kalau kita cakap macam, gila kau berniaga ni. Mustahil orang akan cerita modal pokok. Yang dia kata, modal saya besar, untung saya kecil. Memang sebab itu, bila kata untung kecil, ucapanmu sendiri, maka keberkahan itu datangnya kecil. Sebab itu, kita akan mendapat keberkahan yang lebih. Sebab dari ucapanmu sendiri. Maka Habib Ali mengatakan, saya untung, saya jual dengan kamu RM5, saya modal saya RM2, saya untung RM3. Kamu mau tawar RM4, saya kasih. Jadi saya jual dengan harga RM4, saya untung dengan kamu RM2. Setuju? Ini diangkat dulu.
Kata orang itu setuju. Baik, kalau setuju, sarung yang dipilih tadi akan dibuka oleh beliau. Akan dibuka, akan ditengok dahulu. Mana cacatnya, mana celanya, atau koyaknya atau tidak. Dah tidak dililik betul, tak ada puas hati pembeli dan penjual, maka baru diangkat. Katanya, saya jual dengan harga RM4. Ada kita jual begitu? Kita jual barang, orang nak pulang balik. Tadi saya beli kat tuan, rosak. Mana saya tahu? Kalau dah bawa balik rumah, rosak kau punya pasal. Ini akhlak yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka inilah menyebabkan keuntungan Nabi yang berlipat ganda yang ditilik oleh Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana dengan akhlak kita? Kita bukan bahagian perniagaan ini saja, bahagian macam-macam bahagian yang kita boleh selok-belokkan, boleh selekuhkan. Bagaimana akan mendatangkan keberkahan? Bagaimana akan mendatangkan rezeki yang manfaat, yang berkah kepada kita? Maka setelah pulang dari perniagaan itu, Khadijah tanpa tunggu masa lagi pergi jumpa Abu Talib dan mengatakan, aku ingin minang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janda meminang Rasulullah sallallahu. Itu dah memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah adalah isteri pertama yang dipinang, yang menjadi Nabi SAW. Dan kata ulama, apabila menikah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala itu Allah mengembalikan keperawanan Khadijah. Allah mengembalikan keperawanan Khadijah. Ini berkahnya Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah seorang isteri yang tadi yang kaya raya, membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah harta yang ada padanya habis diperjuangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu perjuangan Khadijah, dan tidak pernah membangkit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kau dah banyak pakai duit aku ya Rasulullah. Kalau isteri kita, bang, duit saya abang dah banyak pakai, bila nak ganti? Ini abang dah ambil, itu abang dah ambil. Mudah-mudahan isteri kita tak macam tu. Tapi insyaAllah isteri yang hadir pada malam ni tak macam tu, insyaAllah. InsyaAllah. Begitu wanita Sayyidah tak pernah. Dan terjadi kisah akan keadaan ini apabila Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha tadi di waktu satu masa menyusukan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha al-Batul. Dan ketika malam itu pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan keletihan dan melihat Khadijah sedang menyusukan Sayyidatuna Fatimah. Maka apa yang dilihat dari susuan yang diberi Khadijah kepada Sayyidatuna Fatimah hanyalah air darah yang mengalir untuk memberi makan Fatimah radhiyallahu anha. Dah tak ada susu lagi. Dulu wanita yang kaya raya, sekarang dah tak mampu apa-apa lagi. Tak ada vitamin yang nak dimakan lagi untuk berikan Fatimah susuan. Yang hanya mengalir air susunya dari darah. Maka setelah lihat begitu Rasulullah SAW, tertidur Fatimah, diangkat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menghampiri Khadijah dan menunjukkan kemanjaan kepada Khadijah, iaitu berbaring di atas ribaan Khadijah. Malam ni tuan-tuan balik rumah baring kat atas riba Nabi, bini orang rumah kita, apa kata orang rumah kita? Bang, dah buang tebiat. Bang, dah buang tebiat. Tapi Nabi SAW menunjukkan cara kasih sayang kepada isterinya. Begitulah Nabi baring di peribaan Khadijah. Dan kerana keletihan, Nabi tertidur. Dan Khadijah menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan penuh terharu. Dengan penuh terharu. Dan terkala itu tidak sedar akan Khadijah, air matanya menitis mengenai wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila air mata itu menitis ke wajah Nabi, bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Khadijah, "Ya Khadijah, kenapa kau menangis? Adakah kamu kesal dengan apa yang kamu telah lakukan? Kamu dulu seorang wanita yang dihormati, hari ini kamu telah dicucu oleh kaummu. Kamu orang yang kaya, hari ini kamu jadi miskin. Kerana semata-mata membantu perjuanganku untuk menegakkan Islam." Apa kata Sayyidina Khadijah? "Tidak ya Rasulullah, aku tidak pernah menyesali perkara itu." Kalau isteri kita, bagaimana? "Abang dah ambil duit saya banyaknya, bila nak ganti?" Dia tanya bila nak ganti. Dia tak tahu tanggungjawab suami besok di yaumil kiamah. Apa yang dibebankan kepada suami akan dipersoalkan besok di yaumil kiamah. Apa lagi? Buat beletik, marah-marah, merungut tak habis-habis. "Abang mari saya dah pesan minta belikan emas, minta beli ni." Ini dia. Hari-hari merungut beletir. Sampai kisah orang beletir ni, saya teringat satu cerita sebelum tuan saya Khadijah. Satu orang, isterinya terlalu buat beletir, minta ini, merungut ini, apa semua tak dapat. Akhirnya satu masa suaminya punya kelebihan sedikit. Dan kebetulan suaminya dah lama marah dengan isteri ni, kerana bosan dengan beletir dia tadi. Kerana bosan dengan cara beletir dia tadi, maka selalu dia pergi kat belakang rumahnya, ada pergi buta. Macam katanya, aku nak tolak bini aku kat dalam pergi buta ni, tapi ada anak kecil yang dia sedang menyusu. Akhirnya satu masa dibelikan barang kemas dan dibawa pada dia. "Walana, ini barang kemas abang dah beli." Dibawa dekat dengan perigi. Tengok isterinya kata, "Allah, orang minta yang kasar, kamu beli yang halus. Orang minta yang tebal sikit, kamu beli yang nipis." Kerana kekesahan begitu, hancur hati suaminya. Dilepaskan gelang itu, masuk ke dalam perigi itu. Melihat itu, isterinya kata, "Kenapa abang lepaskan jatuh?" "Kalau kamu perlu, ambillah. Kalau kamu perlu, ambillah. Aku ulurkan tali, tapi kamu turun, ambillah." Maka diambilnya tangga, isterinya pun turun, kerana semata-mata nak ambil emas. Ni bukan disikit sini, baik semua wanita, insyaAllah. Semua Melaka, baik-baik Melaka, insyaAllah. Jadi turun wanita itu ambil. Suami tadi dah tak tahan dengan marahnya, tarik tangga tadi, dibiarkan isterinya di dalam lubang itu, lubang perigi buta itu, sehari dan 2 hari. Lama-lama tak tahan ke anak-anak menangis. Akhirnya dia pergi hari yang ketiga. Makanan dia kasih, dia campakkan makanan, dia diulurkan makanan. Maka hari yang ketiga dia datang bawa tangga, suruh isterinya naik. Maka terkala naik, dia fikir ulurkan tangga tu naik. Dia menunggu, naik. Dia lihat bunyi tapak kaki naik. Rupanya yang naik satu manusia, satu makhluk yang hitam, legam mukanya. Dilihatnya seperti jin. "Kenapa kamu ada di sini?" "Aku pun tak tahan dengan isteri kau beletir lah," kata dia. Jin menerang bangnya tak tahan wanita beletir. Jadi ini bukan akhlak isteri kita, insya-Allah. Begitulah akhlak isteri kita, contoh kepada diri Khadijah radhiyallahu anha tadi. Maka menitis air mata Khadijah. Khadijah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak pernah aku menyesal. Bahkan nanti ya Rasulullah, sekiranya aku meninggal dan tak mampu ada lagi membantumu, dan kalau engkau perlukan untuk bantuan dan aku tak mampu lagi dan telah aku meninggal, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku, sambungkan tulang belulangku untuk buat jambatan untuk kau meniti menyeberang untuk menyebarkan Islam."
ini Sayyidina Khadijah radhiyallahu. Sebab tu Allah berikan satu istimewa akan satu mahligai syurga yang khusus, tiada yang lain yang mendapatkannya, hanya Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Begitu kemuliaan Siti Khadijah. Lihat pengorbanan Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah tadi, sampai waktu wafatnya kain kafannya pun singkat. Kalau tarik di kepala, kaki tak tutup. Kalau tarik di kaki, kepala tak tutup. Begitu yang kain, tapi sampai tidak mencukupi kain kafannya. Maka tatkala itu Allah mengutuskan Jibril untuk datang membawa 5 helai kain kafan. Maka Rasulullah bertanya kepada dia, ini 5 helai untuk siapa? Pertama untukmu ya Rasulullah, kedua untuk istrimu Khadijah, ketiga untuk anakmu Fatimah, keempat anak untuk menantumu Ali, dan kelima anak untuk menantumu, untuk cucumu Hasan. Kenapa tak ada Husain? Kenapa tak ada Husain? Maka itulah yang dikatakan Husain akan mati syahid di Karbala. Dan cukup kita mengakui Nabi menerima akan kemangkatan kewafatan Husain, mati Husain di Karbala itu redha Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cucunya, kerana jika dia mohon kepada Allah Ta'ala untuk menyelamatkan Husain dari mati di Karbala, pasti Allah selamatkan. Tapi Nabi tidak mahu, kerana ada syafaat yang untuk diberikan kepada Husain itu disimpan oleh Nabi untuk yaumul kiamat, untuk semua umatnya yang dia sayangi, kita semua ini. Jadi bagaimana kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tunjukkanlah, buktikanlah, utarakanlah bagaimana perjuangan Nabi, dan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap detik dan waktu, iaitu jangan meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ajarannya merupakan amanah, ajarannya merupakan petunjuk, ajarannya merupakan hidayah. Maka kita tetap dan berpegang teguh dalam apa keadaan kita sekalipun, maupun susah, maupun senang, maupun sakit, maupun sihat, mau sempit dan sebagainya, tetap kita memegang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mau Nabi kita dicerca dan dikata. Sedangkan kita umat Islam tidak pernah mencerca agama lain, baik agama Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Kenapa? Mereka mencerca Nabi kita. Kalau yang lain, di agama yang lain dicerca, mereka akan bangkit dan bangun. Tapi bagaimana dengan kita? Nabi dicerca, tak apalah, itu hal Nabi, bukan hal kita. Apakah kita punya semangat mati? Berarti kita dah mati sebelum dimatikan. Berarti kita telah mati sebelum dimatikan. Hati kita telah mati, hati kita telah dikapankan terlebih dahulu sebelum kita dimatikan. Mana kecintaanmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak maaf, saya tak boleh panjang pada malam ini kerana ada undangan di tempat lain. Jadi saya minta maaf, insya-Allah kalau ada umur kita sambung lagi nanti di hadapan. Dan saya minta maaf kepada Tuan Musi dan para jemaah, juga Ustaz Hatta, dan mudah-mudahan insya-Allah apa yang disampaikan sedikit ini mendatangkan kesan yang baik, menambahkan rasa cinta kita lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titiskanlah air mata kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan titiskan air mata kita untuk dunia yang kita akan tinggalkan dan fana ini. Mudah-mudahan di malam yang berkat ini sama-sama kita mendoakan, mudah-mudahan kita diperhatikan oleh Nabi pada malam ini dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala demi kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan kita orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Berdahulu pengumuman kenderaan yang berdaftar PJP 613
PJP 613 minta dialihkan sebab menghalang laluan kenderaan. PJP 613. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berlalu satu fasa mencari hikmah yang kita terima daripada Al-Habib Abdul Rahman Ja'far Al-Abbas. Mudah-mudahan segala kesanan dan tausiah ini dapat kita ingati, dapat kita renungi dan dapat kita amalkan, pegang menjadi landasan untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan berbahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Mudah-mudahan akan bertambah rasa cinta kasih kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya insya-Allah kita akan ke masa yang seterusnya. Maafkan Al-Fadhil Tuan Guru Senang lagi belum sampai. Belum sampai. InsyaAllah bukan saya itu ikut daripada pusingannya. Al-Fadhil Tuan Guru Sa'afah sebenarnya dah sampai, tapi juga waktu itu pada hari ketiga. Kita selawat sebentar tuan, sebentar menunggu itu kita selawat sebentar. Kemudian kita akan teruskan dengan tausiah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi ballighhu al-wasilah. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anil sahabah. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anil sulalah. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi lawshana binuri. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi hifzanak wa amanak. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi wasqina jinanak. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi ajirna min 'adabik. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi warzuqna syahada. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi hifdna bis sa'ada. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi waghfir kulla mudhi. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. InsyaAllah tuan-tuan,
Ambil menyambung minta Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Atta bin Haji Abdul Rahim, mudah-mudahan dapat menyampaikan tausiahnya supaya boleh dialah untuk kita sama-sama demi membangunkan rasa cinta dan kasih kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. boleh Fazal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-anama bi sahibil maqamil a'la. Alhamdulillahilladzi شرف الوجود بصاحب المقام المحمود واللواء المعبود والشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد. اللهم صل على طبيب أجسادنا محمد. اللهم صل على طبيب أرواحنا محمد. اللهم صل وسلم على نور قلوبنا محمد. اللهم صل على شفيعنا في الدنيا والآخرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم القدوم على الله الفرد الصمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Pertama-tama salam ta'zim penghormatan kami kepada pengurusi Masjid Tengkera yang penuh keberkahan ini, Tuan Haji Hasbul. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki mahabbatullah wa mahabbatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan direzekikan asy-syafa'ah al-uzma dari tangan suci Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang penuh dengan keberkahan ini, khususnya Tuan Imam, Tuan Bilal, yang kita junjung di atas kepala kita, para habaib, para syibanuna yang baru sahaja berlalu sebentar tadi, yang telah kita dengarkan tausiah yang begitu luar biasa daripada Habib kita yang mulia Al-Habib Abdurrahman Al-Attas mata'ana Allah bihi. Begitu pula Al-Habib Abdurrahman Al-Gadri dan para habaib lainnya, para asatizah, para masyaikh, para kekasih-kekasih Nabi besar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita juga mendengar daripada fatwa Al-Habib Abdurrahman Al-Attas tadi,
kita dituntut untuk memuliakan, merayakan, bergembira dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah dengan kita merayakan hari keputraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita memperbanyak membaca salawat serta salam kehadiran baginda Nabi. Dan antara cara untuk kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya betul-betul terharu, betul-betul berbahagia. Tidak kita sangka rupanya negara kita, negara Malaysia ini masih lagi ada di tahun-tahun terakhir orang-orang yang masih mampu mengikuti setapak demi setapak, selangkah demi selangkah daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semisal al-Imam Al-Arif Al-Qutb Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidarus. Tadi kita dengar bagaimana Habib Abdurrahman yang berkhidmat kepada Habib Ali 30 tahun menyaksikan, mengetahui bagaimana akhlak daripada gurunya Al-Habib Ali. Bukan orang negeri lain, orang negeri Johor, negara Malaysia. Hadirin hadirat, kita patut berbangga. Ada juga insan-insan pilihan Allah yang Allah tampakkan kepada kita belum lama, belum 20 tahun, belum 30 tahun kewafatan Al-Habib Ali. Ini sosok daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok daripada umat Nabi Muhammad, walaupun hidup di akhir zaman, tapi Allah izinkan untuk mencontohi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita yang hadir di dalam majlis ini sepatutnya memohon kepada Allah agar Allah izinkan untuk kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Habib Ali berniaga mengikuti akhlak Rasul, dan beliau juga mensinyalir bagaimana akhlak Sayyidatuna Khadijah yang tentu harapan beliau agar wanita-wanita kita berharap agar ibunda-ibunda kita berharap agar isteri-isteri tercinta kita, permaisuri-permaisuri kita, dan kita berharap agar putri-putri kita mencontohi bagaimana kedahsyatan pengorbanan Sayyidatuna Khadijah alaihissalam di dalam membela agama Nabi besar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para hadirat, andai saja isteri kita tidak memiliki akhlak seperti Sayyidatuna Khadijah, setelah kita berusaha membawa dia ke majlis ilmu, mendekatkan mereka kepada majlis-majlis para ulama, tetap aja akhlaknya macam akhlak setan, minta maaf, contoh sahaja, suka membebel dan lain-lain, bak kata Habib tadi. Itu kalau kita dah berusaha, kita kena bersyukur juga. Sebab itu sebenarnya azimat untuk kita supaya kita tak kena santet, tak kena sihir, tak kena gangguan jin. Sebab apa? Kalau ada isteri akhlak macam tu, jin pun lari daripada kita. Betul atau tidak? Apa-apa pun semua karunia Allah amat baik untuk kita. Setelah kita berusaha mendekatkan isteri dan anak-anak kita, puteri-puteri kita, mencontohi Sayyidatuna Khadijah alaihissalam. Tetapi kalau kita tidak berusaha dan ternyata isteri-isteri kita, wanita-wanita kita memiliki akhlak yang buruk, jangankan kata hantu tanah, hantu pergi, kita pun boleh cabut lagi daripada dia. Hadirin hadirat, karena itu hadirin yang berbahagia rahimakumullah, tadi yang mulia Al-Habib Abdurrahman juga mengatakan, pada zaman ini, pada hari-hari terakhir ini, kita mendengar banyak cacian-cacian dilontarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tak sanggup nak ceritakan. Tak sanggup, jangankan kata nak menceritakannya, kita nak melihat dalam video pun kita tak sanggup. Itu orang kafir, mungkin wajarlah namanya orang kafir menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hari ini ada orang Islam sendiri, bukan orang negara Ethiopia, bukan orang negara lain, orang kat Malaysia ni sendiri menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak setuju dengan pendapat majoriti para ulama tentang bentuk capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timsal an-na'l syarif, maka sepatutnya kau tutup mulut, jangan bising, jangan komentar, jangan mengkritik hal tersebut. Paling tidak beradablah kamu. Hari ini kita krisis, bukan lagi krisis keimanan, krisis adab, krisis akhlak. Bukan hanya kepada para pemimpin-pemimpin saja mereka mencaci, memaki. Bukan hanya kepada orang-orang awam mereka menghina. Sampai kepada tahap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka hina.
sehingga mereka mengotori mulut-mulut mereka, mengotori tangan-tangan mereka dengan mentaip kata-kata, aku kalau melihat bentuk capal Nabi, aku rasa teringin nak berak. Astaghfirullahalazim. Apa maksud anda kalau melihat bentuk capal Nabi, anda kata anda teringin nak berak? Anda samakan capal Rasulullah dengan jamban. Demi Allah, mulut kamu lebih busuk dari mulut jamban. Hadirin hadirat, kita dilarang oleh Allah dengan keras, jangan menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sanggup menjadikan nyawa kita, roh kita sebagai galang ganti membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu kalau Rasulullah dihina, anda masih boleh diam, anda masih boleh senyap. Bapakmu dihina, kau marah. Istrimu diperlecehkan orang, kau mengamuk. Tapi Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlekehkan, kau boleh diam, kau boleh senyap sahaja. Mana kemarahan umat Islam apabila baginda diperlecehkan, hadirin hadirat? Sedangkan nanti kaulah yang akan mendamba-dambakan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di yaumul qiyamah. Kita tahu, hadirin hadirat, tadi dalam ceramah yang mulia Habib Abdul Rahman, beliau mengatakan, ketika mana Allah menurunkan 5 helai kain kafan ketika kemangkatan Sayyidatuna Khadijah alaihissalam, tahulah baginda Nabi bahawasanya cucu tercinta baginda Sayyidina Husain akan terbunuh di Karbala. Hadirin hadirat, semua di antara kita sepakat. Ahlan salam pada Haibana Al-Jufri, fadl syaraftumuna fil majlis. Dan kepada ayahanda Ustaz Mustafa, ahlan salam wa marhaba. Hadirin hadirat, setiap di antara kita yakin bahawasanya tidak ada satu pun daripada malaikatnya Allah yang muqarrab, tidak ada satu pun Nabi Allah yang mursal, yang lebih tajam, yang lebih manjur, yang lebih cepat diijabah doanya dibandingkan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai saja ketika mana malaikat Jibril mengkhabarkan bahawasanya cucu tercinta Sayyidina Husain akan terbunuh, akan terpenggal lehernya di negeri Karbala, andai saja baginda berdoa kepada Allah agar Allah membatalkan takdir tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan terbunuhnya Sayyidina Husain, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Sayyidina Husain tidak terpenggal lehernya. Tetapi ketika Nabi cuba bertanya, wahai Allah, apakah ini yang akan terjadi? Bolehkah aku memohon agar ditakdirkan, dirubah takdir tersebut? Kata Allah, kana dzalika alayya hatman maqdiya. Ini telah kutulis sebagai takdirku, kata Allah Subhanahu wa taala. Andai saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngotot, mendesak lebih sedikit saja, mengeluh lebih sedikit saja kepada Allah, wahai Allah, tolonglah rubah takdir tersebut. Demi Allah, bahawasanya Allah akan rubah takdir tersebut. Tetapi tentu risikonya sebuah doa yang maha dahsyat, maha luar biasa. Ya Allah persiapkan untuk setiap para nabi, dan Allah persiapkan juga untuk Nabi Muhammad, telah diguna pakai di dunia dan tidak boleh diguna pakai lagi di akhirat, kerana telah mempercepat akan doa tersebut. Karena itu kita tahu di dalam hadis yang sahih, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, begitu juga Al-Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya As-Sanan, baginda Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah da'a biha Allah. Setiap para nabi, setiap para rasul memiliki doa yang amat mustajab, mampu merubah takdir Allah setelah ia ditakdirkan oleh Allah, ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan kesemua para nabi telah menggunakan pakai doa tersebut. Nabi Nuh telah menggunakan pakai doa itu untuk membinasakan umat-umatnya yang kafir menentang Allah. Nabi Musa telah menggunakan doa tersebut untuk membinasakan Fir'aun dan tentera-tenteranya. Nabi Ibrahim telah menggunakan doa tersebut. Seluruh para nabi telah mempercepat doa tersebut di dunia lagi, hadirin hadirat. Dan Nabi Muhammad SAW boleh sahaja mempercepat doa tersebut untuk membatalkan syahidnya Sayyidina Husain. Tetapi demi Allah, kecintaan baginda Rasulullah terhadap saya, terhadap anda, terhadap orang-orang yang berdosa seperti kita, lebih dahsyat daripada baginda mencintai cucunya Sayyidina Husain. Karena itu beliau tidak mempercepat doa tersebut. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah, wa inni uridu an akhtabi'aha syafa'atan li ashabil kaba'ir, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah.
Aku tidak gunakan doa tersebut. Kerana apa? Akan kusimpan doa ini nanti kelak di yaumul qiyamah. Untuk umatku. Walaupun mereka bergelumangan dengan dosa. Mereka bermandikan dengan maksiat. Asalkan wahya na'ilatun man mata la yusyriku billahi syai'a. Asalkan mereka tidak mensyirikkan Allah, mereka akan memperolehi kehebatan, keberkatan doa yang luar biasa itu. Karena itu kita berbahagia kerana menjadi umat Nabi Muhammad. Sejahat apapun kita, sebusuk apapun kita, hadirin hadirat, kalau di hati ini masih ada keimanan kepada Allah, kalau di hati ini ada keyakinan kepada Sayyidina Muhammad, ada mahabbah, ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, pasti syafaat itu akan sampai kepada kita, hadirin hadirat, dan kita akan diselamatkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kalau dihina, kalau dicaci, kita diam saja. Kita tidak berusaha menyebarkan akhlak Nabi sebagai membatalkan fitnah-fitnahan terhadap Rasul. Kita tidak mau menyebarkan, tidak mau memviralkan ajaran-ajaran benar Rasulullah SAW. Kerana kita tidak marah ketika baginda Rasulullah SAW dihina. Apabila kita tidak merasa marah ketika baginda dihina, na'udzubillah min dalik, saya khawatir kita akan lebih teruk, kita akan lebih hina daripada seekor anjing. Baru sehari dua ini, Al-Habib Umar bin Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah meminta kepada Al-Fakir untuk menyebarkan sebuah kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang ahli hadis besar. Bahkan beliau digelarkan sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya yang berjudul Mu'jamus Syuyukh. Hadirin hadirat, apabila sebuah riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, kalau anda ingin meragu-ragukannya, anda patut memeriksa taraf ilmu anda. Anda patut memeriksa kembali tahap ilmu anda. Kerana Al-Imam Az-Zahabi di dalam ilmu hadis antara imam yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Syekhuna al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ketika mana meriwayatkan hadis-hadis yang mensunnahkan kita menziarahi makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan amat sunnah bagi kita berziarah ke pusara suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada ulama besar semisal Al-Imam Ahmad Ibn Taymiyah yang mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang maudhu' atau hadis yang dhaif, tetapi kita, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa hal minal ma'qul an atruka kalam Az-Zahabi wa adhhab masalan ila al-kalam Ibn al-Qayyim atau ila al-Imam Ahmad Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah ala ain wal ras, walakin ma huwa fi maqam Az-Zahabi, kata Imam Muhammad bin Ali Al-Maliki. Apakah masuk di akalku? Apakah wajar untuk aku meninggalkan pendapat Al-Imam Az-Zahabi dan aku pergi kepada pendapat Imam Ahmad Ibn Taymiyah? Kerana kita semua tahu tak logik, tak patut bagi orang yang memiliki ilmu yang luas, yang faham ilmu hadis, meninggalkan kalam Al-Zahabi. Kerana Imam Al-Zahabi adalah Al-Hujjah, adalah hujjah yang terhebat di dalam ilmu hadis. Beliau apabila meriwayatkan sesuatu hadis, tentu kesahihannya amat sukar untuk kita mempertikaikan hal tersebut. Walaupun Al-Imam Ahmad Ibn Taymiyah merupakan guru kepada guru beliau, tetap maqam Ibn Taymiyah, keilmuan Ibn Taymiyah jauh di bawah Al-Imam Az-Zahabi di dalam ilmu hadis. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Mu'jamus Syuyukh, satu ketika pada zaman Maharaja Holako di Mongol, kerajaan Mongol, hadirin hadirat, bahwasanya pada saat itu telah datang para ulama-ulama ahlul kitab, para padri-padri kafir ke negeri beliau, negeri Mongol, untuk menyebarkan agama Kristian, untuk mengkristenisasikan negara Mongol. Kerana negara Mongol pada saat itu kebanyakannya orang agamanya tak jelas. Kalau yang Islam banyak yang dah murtad, ada yang tak beragama langsung. Hal ini diperhatikan oleh para tokoh-tokoh ulama Kristian, maka mereka mengambil kesempatan untuk cuba melebarkan sayap agama Kristian di negara Mongol. Kebetulan pula permaisuri negara tersebut, isteri kepada Holako, memang Salibiyah, memang orang beragama Kristian. Maka dia gunakan
kedekatan permaisuri dan mendapat izin daripada Maharaja Holako, maka mereka berduyun-duyun datang menyebarkan agama Kristian di negara Mongol tersebut. Pada satu hari, hari kebesaran negara Mongol, dihimpunkan ribuan umat manusia. Di saat itulah para ulama-ulama ahlul kitab, para padri-padri yang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin menyebarkan agama Kristian, agama yang batil pada zaman itu, maka mereka telah berdiri di hadapan ribuan umat daripada negara Mongol tersebut dan dia berceramah, hadirin hadirat. Apa isi ceramahnya? Isi ceramahnya setiap satu kalimat menghina Nabi Muhammad, memperlekehkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki keluhuran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis tersebut, kebetulan ada seekor anjing yang memang kalbus soidi katanya. Anjing yang memang terlatih untuk memburu. Hadirin hadirat, bila mana sahaja padri berbicara, mengangkat tangan, menghina Nabi Muhammad, memperlekehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba anjing tersebut meraung. Anjing tersebut bertempik. Dan anjing tersebut meronta-ronta. Dari dahsyatnya ia meronta-ronta, tali yang ada di lehernya terlepas, hadirin hadirat. Maka dengan serta-merta dia menerkam kepada padri yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan terjadilah luka-luka kecil. Dan dia serta-merta diselamatkan oleh orang-orang yang berada di mimbar tersebut. Diikat kembali anjing tersebut. Tiba-tiba dia nak menyambung pembicaraannya, ada satu orang hamba Allah berbisik, "Padri, kamu ni menghina Muhammad," maka anjing tu marah tu. "Saya rasa jangan hina Nabi lagi." Apa kata padri tersebut? "Oh, demi Tuhan, anjing tersebut bukan marah saya hina Nabi Muhammad. Ini kebetulan sahaja. Anjing ini anjing yang bijak, nampak gaya dia. Dia merasa saya nak pukul dia. Kau tak nampak tadi saya ceramah angkat-angkat tangan? Saya hina Muhammad. Anjing tu nampak saya angkat tangan, anjing tu merasa saya nak pukul dia. Kau tak percaya, kau tengok balik. Ikat dia kuat-kuat. Ikat dia betul-betul ketat. Sekarang aku nak sambung ceramah aku nak hina Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadirin hadirat, kebongkakan yang maha luar biasa. Orang apabila Allah telah menggembok hatinya, dia akan lebih berat, dia akan lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kalau hati kita telah keras, kalau hati kita telah membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawalah 1000 dalil, bawalah 1000 penceramah menceritakan keagungan Nabi Muhammad, hatimu tetap keras seperti batu. Jangan sampai kita memiliki hati seperti batu. Jangan sampai anak-anak kita hatinya keras seperti batu, tidak pernah tahu, tidak pernah meneteskan air mata kerinduan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat. Maka padri meneruskan ucapannya. Lebih teruk lagi dia menghina Nabi Muhammad. Lebih teruk lagi dia memperlekehkan Sayyidina Rasulullah, memperlekehkan Islam. Apa yang terjadi? Anjing tersebut lebih dahsyat meronta-ronta, lebih dahsyat mengamuk, dan dia melompat sehingga putus tali yang mengikat lehernya, lantas menerkam kepada padri tersebut. Dan ini lebih dahsyat lagi, dia menggigit leher padri tersebut, merobek-robek dada padri tersebut dan mati terbujur saat itu serta-merta. Hadirin hadirat, anjing marah bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina. Padahal mungkin anjing tak faham apa yang dibicarakan oleh padri tersebut. Tetapi demi Allah, kalau anda menghina Nabi Muhammad, akan keluar bau busuk yang luar biasa. Dicium oleh anjing, dicium oleh makhluk-makhluk Allah. Tetapi tidak dicium oleh orang-orang yang hatinya busuk seperti orang-orang yang kafir. Mungkin anjing mencium bau busuk tersebut, maka dia menerkam. Karena apabila ada ucapan yang menghina Nabi Muhammad, demi Allah lebih busuk daripada tai, hadirin hadirat. Sebaliknya mafhum mukhalafah. Kalau ada orang yang memuji Nabi Muhammad, kalau ada orang yang mengagungkan Rasulullah, kalau ada orang yang membaca maulid Nabi Muhammad, membaca assalamu alaika ya Rasulullah, demi Allah akan keluar wangian-wangian yang luar biasa. Bukan hanya dicium di alam dunia, tetapi melepasi langit demi langit. Sehingga di dalam hadis dikatakan apabila ada majlis yang membaca menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faiha minha raihatul misik, akan semerbak bau wangian harum, mewangi daripada bau misik, menembus pada langit pertama, langit kedua dan langit ketiga, sehingga para malaikat-malaikat yang berada di langit bertanya, min aina hadzar rih,
Dari mana wangian harum semerbak ini datang? Maka dikatakan min majlisin sulliya fihi ala sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wangian ini datang dari perut bumi yang dibacakan di situ pembacaan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani meneruskan ceritanya. Kata beliau, pada malam itu juga, pada hari itu juga, ketika mana anjing mengamuk Nabi dihina, telah masuk Islam tidak kurang daripada 40,000 orang. Kerana mereka tahu keagungan Nabi Muhammad. Mereka tahu kebenaran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau beliau Nabi Muhammad bukan orang yang benar, kalau ajaran baginda bukan ajaran yang hak, Allah tidak akan gerakkan semesta alam menjadi tentera-tentera Rasulullah. Allah tidak akan gerakkan makhluk yang tak berakal, anjing, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu ketika mana pada malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, penghulu para malaikat bersama dengan malaikat Mikail, mereka diperintahkan oleh Allah untuk menarik tali kekang burak, dan Nabi Muhammad yang menunggangi burak. Hadirin hadirat, penghulu malaikat, penghulu para malaikat yang berada di langit, Sayyidina Jibril dan Sayyidina Mikail pada malam Isra dan Mi'raj menjadi kadam kepada Rasulullah, menarik tali kekang burak, menunggangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membela Nabi Muhammad, mereka mengagungkan Rasulullah. Angin membela Rasulullah, api membela Rasulullah, segala-gala yang ada di muka bumi ini membela Rasulullah. Pada malam baginda Nabi akan dibunuh, pada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, labah-labah juga membantu Rasulullah. Serta merta dia membangun bangunan membentengi gua Thaur, sehingga orang-orang kafir tidak menyangka kewujudan Nabi di dalam perut gua kerana adanya labah-labah tersebut. Burung-burung merpati serta merta membuat sangkar bertelur untuk membela Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Wa baraka alaihi wa ala alihi. Makhluk-makhluk yang tidak bernyawa pun membela Nabi Muhammad. Binatang-binatang yang tak berakal pun marah bila dicerca Nabi Muhammad. Saya ingin bertanya kepada saya dan bertanya kepada anda, kalau ada orang yang memperlekehkan Nabi Muhammad, kita diam saja, tidak ada rasa marah di dalam hati kita, apakah kita mampu mengaku kita lebih baik daripada anjing? Hadirin hadirat, karena itu hari ini jangan sampai kita membiarkan orang menghina Nabi Muhammad. Langkah pertama apa dia? Ajarkan anakmu, kenalkan isterimu kepada azamatu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang-orang yang menghina Nabi, bagaimana mereka boleh menghina Nabi? Tidak lain dan tidak bukan kerana mereka itu tidak mengenal keagungan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda tidak mengenalkan anak anda kepada majlis-majlis maulid, tidak mendekatkan anak-anakmu, tidak mendekatkan teman-temanmu kepada majlis-majlis para ulama-ulama, maka kita khawatir nanti dari rumah kita pula lah yang akan keluar anjing-anjing yang menggonggong menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Tetapi alhamdulillah, kehadiran muslimin muslimat di dalam majlis penuh keberkahan ini sebagai petanda baik bahawasanya orang kampung Tengkera, orang negeri Melaka ini insya-Allah akan diajarkan oleh Allah, akan dibuat oleh Allah untuk bertajalli akan keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tambahkan makrifat kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah tambahkan cinta kita kepada Sayyidina Rasulullah. Mudah-mudahan Allah pilih kita, pilih anak dan isteri kita, pilih kekasih-kekasih hati kita daripada orang-orang yang berjuang membela ajaran Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin.